أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمني بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kisah sahih para Nabi jilid yang pertama. Juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sah pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menelusuri kisah sahih para nabi dengan Ustaz Muhammad Aizuddin. Dengan segala hormatnya, falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu, diberikan kepada kita keberkatan waktu, keberkatan usia, kenikmatan tubuh badan, kesihatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir di sini. Semoga Allah Taala limpahi dengan kebaikan demi kebaikan, rahmatan dan juga keberkatan di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk pagi ini adalah perbincangan kita menyambung kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya tak nak ulas panjang-panjang. Saya nak tanya pada ibu-ibu, apakah keistimewaan Nabi Nuh alaihi salam? Apakah keistimewaan Nabi Nuh AS? Ya, Ustaz ni pagi-pagi dah tanya soalan ni, aduh. Panjang umur. Apa dia, Bunda Latifah? Panjang umur. Panjang umur. Okey. Panjang umur keistimewaan panjang umur. Alright, panjang umur. Siapa setuju panjang umur tu satu keistimewaan? Satu anugerah panjang umur. Okay. Kurniaan Allah. Kadang ada orang panjang umur dia tak larat pun kan. Kalau sihat Ustaz, memanglah anugerah Allah, tapi kalau sakit dah menyusahkan anak-anak pula. Itulah. Okey, lain. Terima kasih Bunda Latifah. Okey, lain. Apa keistimewaan ataupun keutamaan Nabi Nuh AS? Pandai buat kapal. Bunda Wan Aisyah apa? Pandai buat kapal. Pandai buat kapal. Okey, lagi. Banyak bersyukur. Sabar Ustaz, Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh sabar. Lagi saya nak dengar lain yang paling unik lagi. Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Okey, lagi.
Rasul pertama kan? Rasul pertama lagi Kak. Penyayang pada keluarga. Okay. Semua jawapan tu sama Oh tu sebenarnya. yang bukan, tu lain. Salah Nabi. Okey, saya bagi jawapan dia. Okey, jawapannya adalah semua yang ibu-ibu sebut tu betul dah. Umur panjang, penyayang, dia syukur. Ni Allah sebut Nabi Nuh AS syakura. Dia memang dipuji oleh Allah sebagai orang yang paling banyak bersyukur. Kemudian apa lagi? Ulul Dia azmi. buat kapal. Apa lagi? Ulul azmi. Dia sebenarnya semua tu duduk di bawah satu kategori, iaitu ulul azmi. Semuanya duduk di bawah satu kategori namanya ulul azmi. Soalan yang kedua, siapakah Nabi ulul azmi? Please jangan Google. Jangan Google. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Okey. 5 orang. Okey, ada 5 orang kat situ Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf tak ikut turutan Ustaz. Okey. Tak apa. Di situ sebenarnya adalah menunjukkan sebagai satu keutamaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji 5 nabi ni adalah melalui satu surah. Ada satu ayat yang Allah Ta'ala puji Nabi SAW dan 4 lagi Nabi tu adalah melalui surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Ini ibu-ibu boleh buat nota lah. Ini adalah menunjukkan kepada pujian Allah kepada Nabi Nuh dan juga 4 Nabi yang berikutnya termasuklah baginda Nabi SAW. Okey, disebabkan semua orang dah tahu, kita tak bincanglah berkaitan tentang pujian Allah kepada Nabi Nuh. Selesai dah. Okey, selesai boleh? Al-Ahzab ayat berapa Ustaz? Jawapan dia Nabi Nuh tu istimewa sebab dia Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Oh, itulah jawapannya. Itulah yang pujian-pujian yang ibu-ibu sebut tu, umur panjang, semuanya tu duduk di bawah satu kategori, iaitu Ulul Azmi. Alhamdulillah. Dia diiktiraf sebagai Nabi Ulul Azmi. Okey, kita nak tahu keistimewaan itu, apa Ulul Azmi itu, barulah kita akan kaji kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum ni kita dah tengok profil dia yang Allah Ta'ala buka di dalam surah Nuh kan. Kita dah tengok dah cerita dia, macam mana ujian awal dia, macam mana dia merintih kepada Allah Ta'ala dengan usia dakwah yang panjang, masalah umat yang macam tu. Itu kita dah nampak profil dia. Sekarang barulah kita nak tengok apa yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Saya Tadi yang Al-Ahzab tu ayat berapa ayat 7. Baik. Okay, ayat 7. Okey, ibu tunggu jap. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita tengok okey, sekarang ni kalau ibu yang ada kitab, kita tak tengoklah perbincangan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ni. Poin yang kedua, kisah Nabi Nuh dan pujian untuknya daripada muka surat 113 sampai muka surat 121, iaitu kita tak bincang. Sebab semua dalil yang didatangkan itu adalah berdasarkan apa yang ibu-ibu sebut tadi. Dia begitu, dia begini, dia hanya direkodkan. Tapi mudah nak faham sebenarnya, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sudah tentu benda tu istimewa. Walaupun sekali disebut, dah kira istimewa. Tapi bila Ibnu Katsir bawa banyak tempat, banyak ayat yang menyebut tentang Nabi Nuh yang disekalikan dengan kisah Nabi-Nabi yang utama, kisah Nabi Ibrahim, kemudian cerita Nabi Nuh. Kisah Nabi, apa lagi? Nabi Musa, maksud sebut kisah Nabi Nuh. Itu sebenarnya adalah sebagai satu pujian. Maksudnya diulang-ulang sebut namanya. Cerita tentangnya tu diulang-ulang. Okey? Baik, sekarang kita tengok terus muka surat 122. Tunggu jap ibu-ibu, tunggu jap. Okey, kita tengok terus muka surat 122. Penyimpangan anak keturunan Adam dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ni sebenarnya nak cerita mukadimah dia. Nabi Nuh AS adalah berada di zaman yang paling awal. Umat yang pertama yang menyembah berhala di dunia. Itu sebenarnya kisah dia. Baru kita masuk kepada
kepada story cerita tentang Nabi Nuh AS. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang sedikit beberapa perkara tentang kisah ni. Okay. Antaranya, kita bincang berkaitan tentang usia dulu. Kita bincang tentang usia dulu. Usia Nabi Nuh AS ni ada 5 pandangan. Ada 5 pandangan. Pandangan yang pertama iaitu pandangan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Usia dia adalah 1050 tahun. 1050 tahun. Ini sekadar saya sebutkan dulu. Usianya adalah selama 1050 tahun. Kenapa kita nak tahu benda ni? Supaya kita tahu betapa lamanya ujian yang menimpa Nabi Nuh AS. 1050 tahun. Kedua, pandangan yang kedua adalah yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Dia kata usianya 950 tahun. Itu usia dakwah kan, tapi pandangan dia itulah 952 tahun. Maksudnya genap usia dakwah dengan usia dia sama. Ketiga, dalam tafsir Al-Baydawi dia kata apa? Iaitu 992 tahun. Usia dakwah ditambah dengan ada usia-usia sebelum tu 992 tahun. Yang keempat adalah 1340 tahun. Yang ni dia campur tolak dengan usia banjir, usia dia kena musibah, macam-macam lah. Yang kelimanya ada yang kata tak diketahui. Cuma disebutkan seperti mana nas Al-Quran, iaitu usianya adalah 950 tahun berdasarkan kepada usia dakwah Nabi Nuh AS. Maksudnya dia tak sebut usia sebenar, dia hanya sebut usia dakwah adalah 950 tahun seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Boleh dapat? Itu adalah perbincangan yang pertama. Perbincangan yang kedua yang disebutkan oleh Anas bin Malik di dalam satu athar, disebabkan usia Nuh ni adalah yang paling panjang. Kata Anas bin Malik, iaitu malaikat maut ketika mana datang kepada Nabi Nuh AS, lalu malaikat maut pun bertanya kepada Nabi Nuh. Dia kata apa? Ya atulun nabiyyin, wahai nabi yang paling panjang umur dia. Lalu dia kata apa? Bagaimanakah kamu melihat tentang kenikmatan dunia ni? Kaifa wajadtad dunya waladzataha? Macam mana kamu tengok kenikmatan dan kelazatan dunia ni? Sebab kamu umur yang paling panjang sekali. Tahu tak apa ucapan Nabi Nuh AS? Nabi Nuh AS pun menjawab. Dia kata apa? Aku yang umur yang paling panjang ni, aku melihat dunia ni adalah seperti mana seseorang yang melihat ada satu rumah yang memiliki ada 2 pintu. Ada satu rumah yang memiliki 2 pintu. Maksudnya pintu masuk dan pintu keluar. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Satu rumah yang ada 2 pintu. Dia kata apa? Aku seolah-olahnya seorang lelaki yang masuk satu pintu, duduk tengah-tengah rumah, tengok, lalu aku keluar pintu keluar. Dan itulah yang aku lihat pada dunia. Maksudnya apa? Nabi Nuh AS, walaupun dia adalah Nabi yang paling panjang usia dia, dia melihat dunia ni tak ada apa-apa pun. Dari sudut kenikmatan, kelazatan dia, termasuklah dari sudut ujian-ujian yang dia tempuhi. Ujian isteri dia, ujian keluarga dia, termasuklah ujian umat dia. Dia membayangkan satu tempoh yang singkat. Macam kita masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Dari sudut ujian ke, dari sudut kenikmatan, kelazatan ke, dia kata sama je, tak ada apa-apa pun. Ini kita kata apa? Mengambil pengajaran daripada orang yang telah melaluinya. Ni orang yang paling panjang umur ni, ditanyakan oleh malaikat maut, begitulah jawapannya. Tidak ada apa-apa pun, biasa sahaja. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Abi Dunya di dalam kitab Bab Az-Zuhud. Baik. Ini antaralah yang dikatakan di dalam kitab. Kemudian kita tengok lagi. Kita tengok lagi, iaitu berkaitan tentang bahtera Nabi Nuh AS. Agak-agak ibu-ibu lah yang pernah mungkin baca, berapa lama tempoh Nabi Nuh membina kapal dia.
Saya cerita ni ibu-ibu bayangkan sebagai satu resume Nabi Nuh AS. Kita nak masuk ke cerita dia, kita kena kenal dia dulu. Nak tahu dia punya biografi dia dulu. Berapakah tempoh yang dibina kapal oleh Nabi Nuh AS? Tolong jangan Google lah. Saya tak tahu jujur Ustaz. Teka lah, agak-agak lah, agak-agak. 2 tahun. 2 tahun. Okey, terima kasih Kak Zina. Lagi? Siapa boleh cuba lagi? Lagi? Semua tak ada dah. Teka Ustaz, so teka je pun. Teka je. 100 hari. 100 hari, lebih kurang 3 bulan. Okey. Akak tadi 2 tahun. Sekarang dia dah diskaun jadi 3 bulan. Bonda Fazilah kata lebih daripada 10 tahun. Okey. 10 tahun. Naik pula. Okey, banyak lama tu 10 tahun. Lagi? Kita habis ngam-ngam pukul 11 tau. Lepas ni jangan tanya soalan ni. Okey, kita boleh ugut kan Kak Mira, boleh kan? Masya Allah, mana Saya nak akhir dia nak tanya soalan. Saya tanya soalan tak ada orang nak jawab. itulah teka je pun. Apa soalannya? Ya Allah Kak Ibu. Tadi kucing gaduh. Berapa tahun? Saya Berapa terpaksa tahun Nabi Nuh kucing. bina kapal? Berapa lama tempoh Nabi mak. Nuh bina kapal? Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Berapa? Tahun. 1 tahun. Okey. 1 tahun Puan Azrina kata. Okey. Kak Mimi kata 5 tahun. Okey. Paling lama 10 tahun. Paling pendek tadi berapa tadi? 100 hari 100 hari. 3 bulan. Paling pendek 3 bulan, paling panjang 10 tahun. Okey. Di dalam nanas yang disebutkan tempoh Nabi Nuh AS membina kapal adalah ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama, ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama adalah selama 100 tahun dan pandangan yang kedua adalah selama 400 tahun. Okey, ini wallahu a'lam lah. Tak diketahui sejauh mana yang disebutkan ini, tapi inilah pandangan-pandangan yang disebutkan oleh kalangan para ulama. Tapi dari sudut logiknya, sebab dia adalah kapal yang terlalu komplit. Okey. Kenapa komplit? Cuba ibu-ibu bayangkan semua manusia naik itu dalam keadaan berpasangan. Kita kena tengok tempoh banjir tu berapa lama pula. Ada yang kata 150 hari, ada kata bertahun dan sebagainya. Jadi tempoh yang terlalu lama tu, yang naik tu berpasangan. Sudah tentulah mestilah kena komplit kan. Mesti ada tandasnya, ada makanan yang mencukupi, tempat simpanan, macam-macam perkara-perkara yang sewajarnya lah dari sudut meneruskan rutin harian kehidupan kan di atas kapal ketika musibah. Kedua, bukan sekadar manusia je yang naik, termasuklah haiwan, dan haiwan tu pula macam-macam jenis. Ada haiwan yang duduk di udara, ada haiwan yang duduk di daratan dan segalanya, semuanya tu pula duduk dalam keadaan berpasangan. Dan haiwan-haiwan tu pula ada habitat-habitat dia, macam mana dia boleh duduk. Dia bukan naik ramai-ramai duduk di satu tempat, yang buaya duduk sama gajah. Sudah tentu kita tak boleh fikir semudah itu, sesimpel itu. Sudah tentulah dia adalah dengan kelengkapan-kelengkapan yang kita tak boleh bayangkan. Sebab itu nanti kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh ni, dia membina kapal dia adalah melalui petunjuk Allah Ta'ala. Okay, melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini kita baru nampaklah keistimewaan Nabi Nuh AS dan kapal yang dibina oleh baginda Nabi. Okey. Kemudian kalau nak cerita tentang keluasan dia memang disebutkan oleh para ulama, saya tak nak sebutlah Kalau sebut nanti panjang. Disebut lebar dia, tinggi dia, besar dia adalah terlalu detail. Cuma pandangan-pandangan tu wallahu taala a'lam tak diketahui secara tepat. Tapi kalau orang tanya berapa ramai yang duduk dalam kapal ni,
Riwayat menyebutkan adalah seramai 80 orang. 40 lelaki dan 40 perempuan. Dan kita tahu sekitar dalam 80 orang ataupun 80 lebih inilah yang beriman kepada Nabi Nuh AS dalam tempoh 950 tahun. Okay? Dalam tempoh dakwah 950 tahun tu hanya 80 orang lebih sahaja. Sekitar 11 tahun seorang sahaja yang beriman. Okay? Yang ini disebutkanlah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Sekarang kita lanjutkan berkaitan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Okey, sekarang kita tengok. Tempoh banjir ni pula satu riwayat menyebutkan adalah selama 150 hari. Okey, 150 hari. Okey. Ada juga yang kata lebih daripada tu. Wallahu taala alam lah, saya tak pasti. Tapi yang disebutkan secara yakinnya adalah 150 hari. Okay, 150 hari sekitar dalam 5 bulan kan? 5 bulan 5 bulan. Tempoh yang panjang duduk atas kapal, meneruskan kehidupan separuh setahun tu di atas kapal. Oh, itu perkara yang sangat sukar lah. Tak mudah. Okey, baik, kita tengok poin yang ketiga, bab ketiga ni, penyimpangan anak keturunan Adam dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Adapun terkait peristiwa yang dialami oleh Nuh AS bersama kaumnya dikisahkan dalam hadis dan juga athar. Asar ni maksudnya iaitu melalui ucapan para sahabat Nabi. Kami telah mengemukakan sebelumnya hadis daripada Ibnu Abbas. Dia berkata, innahu kana baina Adamin wa Nuhin 10 qurunin kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah selama 10 abad, 10 kurun. Semua orang pada waktu itu adalah memeluk Islam. 10 kurun ni berarti dalam tempoh 1000 tahun. Betul kan? Satu kurun 100 tahun kan? Betul kan? Jadi 10 tahun ni, 10 kurun bersama dengan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun ni semuanya beriman. Bermula daripada Nuh, barulah berlakunya kesyirikan. Okey, baru datangnya kesyirikan. Baik. Dan telah kami sebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan kurun di sini adalah satu generasi ataupun masa yang sama dengan 100 tahun ataupun 1 abad. Setelah abad-abad kejayaan Islam itu, keadaan berubah menjadi sebaliknya ketika orang-orang beralih kepada penyembahan berhala. Penyebab perubahan ini adalah seperti yang dikisahkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas. Kata Allah Ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama kepada orang-orang saleh. Yang generasi 10 kurun tu, 10 abad tu, ini adalah generasi orang-orang saleh yang asalnya bila dia mati lalu dijadikan mungkin tugu, satu batu yang mengingati kepada kematian si fulan ni lah. Jadi pada satu generasi ke satu generasi, mula-mula dijadikan peringatan, lalu datang generasi lain, dia create lagi. Mulalah dia meluahkan perasaan. Datang satu generasi lagi, dia create lagi. Iaitu bukan lagi luahkan perasaan, tapi dah mula start kepada ritual-ritual penyembahan. Okay, ini permulaan. Dia tak berlaku secara mendadak tapi dia berlaku secara perlahan-lahan. Okay, ini permulaan dia. Asal usul penyembahan berhala. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok sampai ke hari ni, berhala-berhala yang disembah ni semuanya ada jantina dia. Semuanya ada jantina. Kalau kita pernah bincang di dalam surah An-Najmu, siapa yang pernah ikuti kuliah saya, dia pernah dengar surah An-Najmu, Allah Ta'ala ada sebut berkaitan tentang penyembahan berhala yang disembah oleh Quraisy. Ada 3 berhala besar. Lata, Uzza dengan Manat. Lata itu adalah berhala yang berada di Taif. Okay, disembah oleh Bani Saqif. Kedua iaitu Uzza, berhala yang berada di Nakhla. Yang ketiga adalah Manat, iaitu berhala yang berada di Kudaid yang disembah oleh kaum Yathrib.
Okey, ataupun Aus dan Khazraj pada zaman dahulu. Tiga-tiga berhala ni semuanya berjantina. Ada jantina-jantina dia. Kenapa dinamakan dengan nama itu? Sebab bagi mereka itu adalah berhala muannas kepada Allah Ta'ala. Kan mereka beragama dengan syariat Ibrahim. Okey. Jadi dinamakan berhala itu sebagai muannas. Lata adalah muannas kepada Allah. Manakala Uzza adalah muannas kepada Al-Aziz. Manat pula adalah kita kata muannas kepada Al-Manan. Okey, ini nama-nama yang mereka namakan. Kenapa ada jantina? Sebab dari sudut asal usulnya adalah kerana mereka itu adalah manusia yang baik lalu diberhalakan. Saya pernah sebut ke mungkin kepada ibu-ibu, macam mana berhala datang ke kota Mekah? Dia datang adalah melalui peristiwa daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah kabilah yang datang selepas Bani Jurhum. Orang-orang Yaman yang berpindah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Dua datang ke Madinah iaitu Aus dan Khazraj, dan seorang lagi adalah Khuza'ah yang singgah ke kota Mekah. Dia datang adalah untuk menompang, tetapi Bani Jurhum tak bagi. Lalu berlakulah peperangan, Bani Jurhum kalah, Bani Khuza'ah yang asalnya menumpang akhirnya menjadi tuan di kota Mekah. Bani Khuza'ah pula dia memerintah bertahun-tahun, lalu muncul daripada kalangan mereka seorang lelaki bernama Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Amru bin Luhai ni orang yang dihormati, ahli ibadah, orang yang mulia dalam kalangan Bani Khuza'ah. Satu hari dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam, dia tengok orang-orang yang berada di Syam telah menyembah beberapa berhala. Salah satu berhala yang mereka sembah adalah berhala Hubal. Namanya berhala Hubal. Dan orang-orang yang berada di Syam memberikan satu testimoni lah. Pandangan dia kata berhala ni sejak kami sembah ni, dia datangkan macam-macam rezeki pada kita ni. Sebab kalau ibu-ibu perhatikan, berhala-berhala yang disembah oleh manusia, mana-mana agama, berhala-berhala ni ada fungsi dia, ada tugas-tugas dia. Ni berhala kekayaan, ini berhala keamanan, ini apa lagi? Berhala keperkasaan, ini berhala macam-macam lah, tuan tanah lah, apalah, semua ada kan? Ada kategori-kategori, nak tunjukkan dia adalah manusia. Samalah dengan berhala Hubal ni. Berhala Hubal ni dipercayai membawa rezeki lebih. Menurunkan rezeki lah. Kita kata berhala kekayaan. Jadi Amru bin Luhai ni dia bawa berhala daripada Syam duduk sampai ke Mekah. Inilah berhala pertama yang dibawa ke kota Mekah. Dan orang Mekah bila tengok berhala ni dibawa, dia tak marah. Kerana apa? Pada peringkat awalnya berhala tu disembah bukan sebagai Tuhan, tapi berhala yang disembah itu adalah sebagai perantara. Dan ibu-ibu boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ini nanti ibu-ibu boleh semak, buat nota. Surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Yang mana pada ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan, bila ditanyakan kepada Quraisy kenapa dia sembah berhala, dia tak kata berhala itu Tuhan. Tapi dia kata berhala itulah liyuqarribuna, yang mendekatkan kami kepada Tuhan lebih zulfa, lebih dekat lagi. Maksudnya berhala adalah sebagai perantara. Kami tak sembah berhala, tapi berhala sebagai perantara. Sama tak dengan orang sekarang? Sama. Saya ni beriman kepada Tuhan, beribadah. Saya orang Islam. Tapi saya juga percaya pada tangkal. Saya juga percaya pada azimat. Dia ada kepercayaan dekat situ. Yang itulah perkara yang syirik. Dia permulaan dekat situ. Jadi orang-orang Mekah macam tu juga. Pada peringkat awal. Macam mana daripada Kaabah tu dibina oleh Ibrahim, tiba-tiba boleh jadi beratus berhala yang berada di Masjidil Haram. Permulaannya di situ. Okay? Itu kepercayaan. Dia tak meyakini yang dia boleh terus kepada Allah Ta'ala tanpa hijab. Dia nak ada perantaraan dekat situ. Okey. Berhala-berhala ni lalunya disembah. Dijadikan sebagai perantara dan akhirnya disembah sebagai Tuhan. Okey. Lata, Uzza, Manat ni adalah berhala-berhala yang dicipta oleh mereka tu dan dibuat adalah seperti Kaabah. Dia ada kelambu dia ada tempat tawaf dia, tempat dia besar kan, sama je. Dia Kaabah tu Kaabah lah, tapi dia buat juga. Okey, pada kisah ni, kalau kita ingat pengajian sirah kita dulu, saya dah sebutkan, ada dua pengajaran utama dekat sini.
Pengajaran pertama iaitu Amru Biluhai ni kenapa tak ada orang komplain waktu dia datang bawa berhala ni, tak ada orang komplain yang dia ni salah, sesat, sebab dia adalah orang yang dimuliakan, orang yang dihormati dalam kalangan Khuza'ah. Jadi pengajaran untuk kita, tak semua kan saya sebut sebelum ni, tak semua orang yang kita hormati ataupun orang yang kita panggil sebagai ustaz tu tak pernah salah. Tak kita tak boleh taksub dan kita tak boleh fanatik pada mereka ni. Mereka juga terdedah dengan kesilapan dan kesalahan. Itu perkara pertama yang kita kena ingat. Kalau tidak, jadilah seperti mana orang-orang Mekah ketika itu melihat, oi, Amru Biluhai kot yang bawa ni, sudah tentu mesti betul. Tak semestinya. Okey, itu pertama. Yang kedua adalah kita tengok bila berhala tu pula dikatakan dibawa daripada Syam, orang-orang Mekah pula melihat Syam adalah bumi Anbiya kan, para rasul banyak muncul di sana. Jadi dia kata, oh sana tu bumi Anbiya, takkanlah sesat kot. Samalah hari ni, tak semuanya yang datang daripada negara Arab itu adalah betul. Okey, tak semestinya. Okey, kalau dia bawa adalah unsur-unsur yang bertentangan dengan Quran dan juga sunnah, tinggalkan. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok dua perkara tadi. Pertama, tak semua yang datang daripada seseorang yang kita muliakan, hormati itu 100% kita boleh terima. Itu namanya fanatik dan taksub. Dan yang kedua, tak semua yang datang daripada negara Arab itu adalah benar. Sebab manusia sentiasa melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebab itu ketaksuban kita hanya dua je, fanatik kita ni, iaitu pada kebenaran. Selagi mana dia berdiri di atas Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, boleh dapat ibu-ibu ya? Okey, yang ini adalah salah satu daripada perkara yang kita pelajari lah daripada sirah Nabi SAW. Kalau tidak, dia jadi macam ni. Dia bermula daripada peringkat awal. Orang tak sembah berhala terus, tapi bermula daripada awal. Dibina kan. Ini sebagai peringatan, ingatan. Lalu akhirnya satu generasi ke satu generasi tertipu dengan amal-amal yang mereka lakukan. Semisal macam hari ni, kita tengok orang buat bia halal. Kalau saya tak pasti ibu-ibu pernah tengok tidak, ada bia halal. Bia halal. Nama bia tu disebut halal, mungkin dia tak letak alkohol, tapi nama tu cuba dinormalisasikan. Jenama-jenama yang kita sensitif tengok kan, Heineken, ni kita tengok pun kita tahu, ni arak. Tapi hari ni dia kata non-alkohol, memang tak ada alkohol. Okay. Kita pun mula dinormalisasikan. Bagi kita yang hidup di zaman ni, kita boleh tahu benda tu tak elok dan di ini. Tapi kalau generasi yang akan datang, dia dah daripada kecil dia tengok benda tu biasa, macam mana keadaan dia. Jadi sebab itu satu pengajaran dekat sini, perkara tu ditutup serapat-rapatnya supaya tidak timbul perkara-perkara yang lebih besar. Ataupun baru ni isu sehari, 2 hari lepas, ada seorang selebriti ni disebut rumah pelacuran tak patut ditutup, dia kata. Rumah pelacuran tak patut ditutup. Sebab apa? Ramai pendatang asing dekat negara kita ni, mereka perlu kepada tempat tu. Dia tak Islam, jadi dia perlu pada tempat tu. Satu benda kena ingat, maksiat tak boleh selesaikan maksiat. Maksiat tak boleh selesai walaupun dia bukan Islam. Maksiat tak boleh diselesaikan dengan perkara maksiat. Macam-macam lah kita boleh lihat lah. Okey, baik, tak nak bincang, nanti jadi lebih panjang. Okey, kemudian kita tengok Ibnu Abbas mengatakan nama-nama tersebut adalah nama orang-orang saleh daripada kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang saleh di antara mereka dan memberinya nama dengan nama-nama mereka. Atau dia mula daripada awal. Okay? Dia bina tu adalah mengenang kepada orang saleh. Lalu mereka mengerjakan hal tersebut. Mulanya berhala itu tidak disembah. Setelah mereka meninggal dunia dan ilmu pun telah musnah, maka patung-patung tersebut pun akhirnya disembah. Nampak? Dia rentetan satu ke satu perkara. Jadi paling tidak ditutup serapat-rapatnya. Perkara maksiat tak dibenarkan. Siapa pula yang ajar kan? Nak kekang, dia kata takut pendatang asing ni dia buat sesuatu pada isteri kita ke anak perempuan kita. Jadi kita kena buka pusat pelacuran biar mereka lunaskan kehendak fitrah dia ke tempat tu. Dia bukan Islam, jadi tak salah. Saya pun fikir teman banyak, macam mana dia boleh fikir macam tu. Kan? Sebab
agama datang sebagai penyelesaian kan. Agama dah ada solusi dah. Dia kata isteri-isteri pendatang sini semua ditinggalkan. Banyak perkara boleh selesaikan dan tak semestinya dengan tu. Habis, siapa yang nak bekerja kat situ pula? Siapa yang nak bekerja kat situ? Kalau dah dibenarkan, siapa bekerja kat situ pula? Datanglah orang kita bekerja kat situ. Macam-macam nanti lepas tu tak selesai masalah, jadi masalah lebih besar. Okey. Abdullah bin Abbas mengatakan berhala-berhala yang ada di dalam kalangan kaum Nuh ini yang akhirnya muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Orang-orang Arab yang sembah berhala kita bincang tadi tu, ini datang daripada mereka ni lah asalnya. Okey, di dalam penyembahan ini mereka mempunyai cara yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam hal ini telah penulis kemukakan di dalam kitab tafsir. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Ta'ala. Ini kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir lah. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim ditegaskan dari Nabi bahawa ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Nabi tentang gereja yang pernah mereka lihat di daerah Habsyah yang diberi nama Maria, seraya menyebutkan keindahan maupun gambar-gambar yang terdapat di dalamnya, maka beliau bersabda, Nabi bersabda, kata Nabi, ulaika idza mata fihim rajul salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka surah ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla. Mereka itu adalah orang-orang yang jika ada orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia, maka mereka membangunkan masjid di makamnya itu. Lalu mereka melukiskan gambar-gambar di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Ta'ala. Okey, cerita hadis ni, waktu tu tak silap saya, Nabi SAW tu dalam keadaan uzur. Ini sebelum baginda Nabi wafat. Jadi isteri-isteri Nabi yang menjaga Nabi SAW ni datang berkunjung. Dan pada waktu itu, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, iaitu Ramlah binti Abi Sufyan, dia berjumpa. Dan mereka ni berbual-bual di antara mereka. Salah satu perbualan yang mereka ungkapkan adalah berkaitan tentang gereja yang mereka tengok di Habsyah. Iaitu sewaktu mereka hijrah sebelum ni, dia dah tengok di Habsyah, dia tengok, dia kagum. Tengok sini bina gereja yang ada ukiran-ukiran di sana. Okay? Waktu tu Nabi dalam keadaan uzur dan Nabi pun menegur isteri-isteri Nabi SAW. Dan Nabi sebut hadis ni lah, bercerita tentang iaitu patung-patung yang mereka cipta tu adalah patung-patung daripada orang soleh kalangan mereka yang telah meninggal dunia. Lalu makamnya itu dibina masjid. Dia jadi tempat ibadah dan ibu-ibu boleh tengok banyak tempat macam tu. Bukan di negara kita je, bahkan di seluruh dunia macam tu. Saya pergi ke Sepanyol, saya tengok ada satu gereja tu dibina di tapak masjid. Asalnya masjid dibina gereja. Asalnya istana pemerintah Islam, dibuat satu gereja besar dan diletakkan satu makam, iaitu makam Christopher Columbus. Christopher Columbus ni kalau tak sejarah dia dipindahkan banyak tempat. Last kali dia letak di Sevilla, di Sepanyol. Okay? Dan kalau kita masuk, saya sendiri masuk lah, tengoklah makam dia ni, tengok apa yang hebat sangat kan. Saya tak rasa satu ketenangan, tapi saya rasa satu ketakutan. Dia tak tahu, dia macam satu gelap, dia macam satu perasaan yang macam sihir. Macam itulah, saya rasa macam tu. Satu perasaan yang saya rasa macam dia bukan menenangkan. Satunya kita masuk ke pusat ibadah ni, tempat ibadah, kita rasa tenang kan, damai kan tak? Dia rasa macam satu, tak tahu, dia ada satu perasaan yang kita rasa macam bimbang, kita rasa takut, kita rasa gerun, benda-benda yang kita rasa macam tak, saya Seram. nak describe. Seram tak seram. Seram, kita rasa seram macam tu, betul. Dengan patung-patung besar yang dia buat kan. Kita tak rasa cantik pun. Memang kita rasa macam unik lah. Macam mana dia boleh buat ukiran-ukiran yang detail macam tu kan. Tapi satu sudut kita rasa macam berhantu kan dia, macam masuk hantu. Macam tu lah. Okay. Ni gambaran lah. Okay, baik. Itu antara perkara yang kita tengok peringkat awal macam kenapa diceritakan kisah Nabi Nuh ni, itulah kisah dia. Dia menyelesaikan isu berkaitan tentang kesyirikan. Ini poin awal dia. Sebab punca ni lah Nabi Nuh AS Allah utuskan. Okay, punca ni lah Nabi Nuh AS diutuskan. Okay, Nabi Nuh Rasul yang pertama kali diutus ke bumi. Baru dia masuk poin. Cerita tadi tu punca, latar belakang masalah. Sekarang baru cerita macam mana Allah selesaikan masalah melalui mengutuskan Nabi Nuh AS. Maksudnya setelah kerosakan serta malapetaka menyebar luas di bumi akibat penyembahan berhala yang mereka lakukan, Allah mengutus hamba sekaligus Rasulnya iaitu Nabi Nuh AS menyeru umat manusia agar menyembah Allah semata yang tiada sekutu baginya serta melarang mereka menyembah kepada selain dia. Saya mungkin pernah sebut sebelum ni,
5 berhala yang disebutkan tadi itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah sebut Suwa' lah, Nasr lah dan sekian-sekian ni. Sedangkan banyak kisah orang soleh dalam Quran, Allah tak sebut nama dia. Kita tengok dalam surah Al-Qasas, siapa ikuti kuliah saya, dalam surah Al-Qasas kita tengok ibu Nabi Musa. Siapa nama ibu Nabi Musa? Tak disebutkan. Siapa kakak Nabi Musa? Tak disebutkan. Siapa isteri Nabi Musa, anak lelaki Madian? Tak disebutkan. Lelaki Madian yang soleh tu pun tak disebutkan nama dia. Tapi berhala ni Allah sebut nama dia. Dia dapat tempat dalam Quran. Kenapa Allah sebut? Sebab Allah Ta'ala nak sebut very clear. Berhala ni datang daripada siapa sebenarnya? Punca dia daripada siapa? Dan inilah yang membawa kepada kita untuk melihat kepincangan dan masalah agama ni, inilah dia. Okay? Sebab penyembahan itu bukan pada Tuhan yang sebenar, tapi penyembahan kepada sesama makhluk. Okay? Kita tak payah bincang banyak-banyak. Ni sekarang ni real problem dekat sini. Kamu bukan memperhambakan diri kepada Tuhan yang sebenar, tetapi kepada sesama makhluk. Kalau gunakan akal yang sihat pun kita akan nafikan. Kenapa nak sembah dia sedangkan dia adalah makhluk. Okay. Baik, kita tengok. Nuh adalah Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah ke muka bumi sebagaimana ditegaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis mengenai syafaat daripada Abu Hurairah. Nabi bercerita, iaitu kata Nabi, kemudian mereka mendatangi Adam seraya berkata, wahai Adam, engkaulah bapa manusia. Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya, meniup ke dalam dirimu ruhnya, dan dialah telah memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepadamu serta menempatkan kamu di syurga. Mahukah engkau memberi syafaat kepada kami untuk sampai kepada Rabbmu? Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Nabi Adam menjawab, Rabbku sedang sangat murka yang tidak pernah dia murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Dia melarangku memakan pohon, lalu aku melanggar larangan itu. Tinggalkanlah aku sendiri. Pergilah kalian kepada yang lain. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh AS. Ini bercerita tentang manusia yang berada di mahsyar dalam keadaan lama menunggu hisab Allah ni jadi azab. Jadi mereka berjumpa dengan Nabi-Nabi yang khusus ni untuk meminta syafaat supaya disegerakan hisab oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia ni, bilion manusia ni pergi jumpa dengan Nabi Adam supaya Nabi Adam doalah pada Allah segerakan. Lalu Nabi Adam kata, aku pun pernah buat kesilapan lah, iaitu makan buah larangan. Okey. Sekarang mereka pun mendatangi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama diutuskan kepada penduduk bumi. Dia nak highlight dekat hadis ni berkaitan tentang Nuh adalah Rasul pertama. Okey, Rasul pertama tu adalah Nabi Nuh AS. Allah telah menyebutmu sebagai abdan syakura, hamba yang sentiasa bersyukur. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah menimpa kami? Berkaitan azab di mahsyar ni. Maukah engkau memberikan syafaat kepada kami untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Nuh menjawab, Rabbku pada hari ini benar-benar murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Tinggalkanlah aku sendiri. Okey, ini nak bercerita tentang Nuh AS tu Nabi sebut oleh umat manusia di mahsyar sebagai Rasul yang pertama. Okey, sebagai Rasul pertama. Itu dalil dia lah. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Setelah Allah mengutus Nuh, maka Nuh pun segera menyeru kaumnya supaya mengesakan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Dia juga mengajak kaumnya agar tidak menyembah patung, berhala, taghut serta mengakui keesaannya yang tidak ada ilah ataupun Tuhan yang berhak diibadahi melainkan dia. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul setelahnya, yang mereka semua tidak lain adalah anak keturunannya. Firman Allah, wa ja'alna zurriyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Mengenai anak keturunan Nabi Nuh dan juga anak keturunan Nabi Ibrahim, Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab kepada keturunan kedua-duanya. Okey? Artinya setiap nabi yang datang kepada Nabi Nuh adalah dari keturunannya, termasuk juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, ini bercerita berkaitan tentang dalil Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Ini pun saya tak payah hurai panjang-panjang lah ibu-ibu.
Ibu-ibu boleh tengok. Sebab Ibnu Katsir dia bawa teks dia, dalil-dalil bukti iaitu Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Okey. Baik, sekarang kita lompat lagi. Ini tak payah panjang-panjang lah sebab dia akan repeat saja. Bukti-bukti tu hanya repeat saja. Okey, kita tengok pada muka surat 128. Okey. Kita tengok pada muka surat 128. Okey, pada ayat yang surah Nuh ayat 8 sampai 14 tu kita dah bincang dah berkaitan tentang rintihan Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh AS ni dia ajak dan seru kepada kaum dia atas jalan dakwah, macam-macam cara, macam-macam kaedah. Ni kita dah bincang. Cuba tengok ayat lepas tu, dari ayat-ayat di atas diceritakan bahawa Nabi Nuh telah menyeru kaumnya kepada Allah dengan pelbagai macam cara dakwah. Okey, offline, online, on-site, apa lagi? Guna macam-macam kaedah lah, macam-macam platform. Semua cara dakwah tu semuanya dimanfaatkan. Okey, pada waktu siang, pada waktu malam hari, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, semua dia dah buat dah. Bahkan kebanyakan daripada mereka masih tetap berada dalam kesesatan, kesewenang-wenangan, penyembahan patung dan juga berhala. Masih lagi kekal. Inilah nak cerita kaum yang paling degil untuk menerima seruan dakwah. Selain itu, mereka terus-menerus memusuhi Nabi Nuh bila dan di mana sahaja. Bahkan mereka menakuti dan mungkin mengancam para pengikutnya dengan memberikan ancaman kepada mereka berupa pelemparan, pengusiran, dan mereka itu benar-benar telah bertindak sewenang-wenang. Dia buatlah macam-macam ancaman dan mungkin macam-macam hukuman kepada mereka yang mengikut Nabi Nuh AS. Okey, kita tengok ayat ni. Ayat ni kata Allah, qalal mala' min qaumi. Kata pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Ini kalau ibu-ibu ikuti kuliah saya pernah sebut. Al-mala' ni iaitu bererti orang yang Allah penuhi. Allah penuhi apa? Pertama, bererti Allah yang memenuhi keperluan hidup dia. Penuhi semua hajat dia dipenuhi. Bererti dia ni orang kaya lah. Orang yang disebut malak ni adalah pembesar-pembesar, pemuka-pemuka ataupun orang-orang kaya pada zaman Nabi Nuh AS. Mereka kata apa? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pembesar Nabi Nuh ni kata apa pada Nabi Nuh? Wahai Nuh, aku tengok kamu ni adalah orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Dia rasa dia sesat. Dia kata Nabi Nuh, aku tengok kau ni sesat lah. Kenapa dia kata Nabi Nuh ni sesat? Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh tu adalah lawan arus kepada apa yang mereka lihat pada zaman dia. Sebab itu ada setengah, kalau zaman kita ni, kelompok majoriti tak semestinya berada di jalan kebenaran. Okay? Kelompok majoriti tak semestinya dalam kebenaran. Boleh jadi yang minoriti berada dalam kebenaran. Yang penting sekali, siapa yang berpaut kepada kebenaran. Itu benda yang kita kena ingat. Okay? Jangan kita kata, benda ni salah ke? Kalau saya tengok, ramai je buat. Dia hujah dia macam tu. Tengok ramai orang buat, maksudnya boleh je. Isu rokok lah, kita ambil isu rokok. So ibu-ibu tak merokok kan? Jadi kita cerita. Kalau kita cakap dengan anak, cerita dengan anak kita, isap rokok ni haram ni, vape ni haram, apa nak kita cakap? Betul ke haram? Habis tengok, elok je bapak isap rokok contoh. Elok je saya tengok ada pakcik-pakcik isap rokok. Elok je saya tengok orang Melayu isap rokok. Kita nak cakap macam mana? Sebab hujah tu dia berdiri di atas majoriti. Majoriti buat kira okey lah. Saya tengok sampai Mekah orang isap rokok. Kan? Kita tengok macam tu. Okay. Hujah macam tu dia tak berdiri di atas majoriti. Sejauh mana kebenaran itu adalah sejauh mana dia berpandu kepada syariat. Jadi inilah yang diucapkan oleh pembesar-pembesar ni. Apa yang Nuh bawa ni seolah-olahnya macam benda yang apa awak cerita ni? Kita semua okey je, awak macam tu. Dia hujah dia macam tu. Okey. Saya tengok awak ni bertentangan dengan norma masyarakat kita. Awak sesat, saya ni betul. Itu ucapan pembesar Nuh kepada Nabi Nuh AS. Lalu Nuh pun menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat. Tetapi aku ini adalah seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Qala, kata Nabi Nuh AS, ya qaumi, wahai kaumku. Kalau kita tengok para Rasul ni akan beri ucapan ya qaumi. Ya qaumi ni adalah satu ucapan yang paling lunak, paling lembut,
ketika mana dalam seruan dakwah. Maksudnya dia panggil kaum dia bukan dengan gelaran wahai orang munafik, wahai orang kafir, wahai si fulan, tak. Tetapi dia memanggil dengan satu level. Kau dengan aku ni kita satu kaum. Kita satu keluarga dengan panggilan kasih sayang lah. Laisa bi dalalah, aku ni tak sesat. Apa yang aku bawa ni bukan benda baru. Ini benda lama ni. Ini cerita daripada umat-umat terdahulu semuanya beriman. Okay? Walakin ni akan tetapi rasulun min rabbil alamin. Aku ni adalah utusan Tuhan daripada sekalian alam. Saya bila baca ayat macam ni, saya selalu terfikir, bila orang datangkan hujah, benda ni mana salah? Saya tengok ramai orang buat. Ramai yang buat itu, maksudnya daripada dulu adat ni dah ada. Adat ni berapa lama? Antara adat dengan agama mana lebih lama? Manusia ni bila dia tengok yang lama tu pada sudut adat. Tapi dia tak tengok pada sudut usia agama. Sebab itu kalau kita tengok, bila Allah cerita tentang dakwah Nabi ni, Allah selalu kaitkan dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Nuh. Sebab Allah nak bagi tahu, ajaran ni bukan ajaran baru. Ni ajaran daripada dulu lagi. Awal lagi ajaran ni. Ni bukan cerita baru, ni cerita lama lagi. Yang kamu duk komplain, dak cakap, adat kita ni tak pernah lagi orang macam ni. Ni adat ni lama dah. Adat tu baru lagi. Berapa lama barunya? 50 tahun, 60 tahun, baru lagi. Berbanding dengan ajaran agama ni, mentauhidkan Allah, mematuhi syariat Nabi ni, dah daripada awal kejadian manusia lagi. Jelas ke ibu? Okay? Yang itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan. Okay? Jadi Nabi Nuh AS ketika mana dinafikan dakwah dia, bahkan dituduh sebagai sesat, adalah kerana bukan dari sudut fizikal Nabi Nuh ni sesat, tak. Tetapi dari sudut dia ni bertentangan dengan kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Maksudnya aku tidak seperti yang kalian duga bahawa aku adalah seorang yang sesat. Itu sebut tu. Justru sebaliknya aku berada dalam petunjuk yang lurus daripada Rabb semesta alam. Iaitu Rabb yang jika menciptakan sesuatu hanya mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Okey. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kamu amanah Rabbku, memberi nasihat kepada kamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ini adalah hujah daripada Nabi Nuh AS kepada kaum dia. Apa tugas dia dan apa yang dia nak sampaikan. Kita akan tengok nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, pattern manusia ni sama je. Mana-mana para Nabi sama je kisah dia. Bila para Nabi ni dia datang, bawa kita kata hidayah melalui wahyu, hujah pengikut dia apa? Hujah pengikut dia. Mereka tak datangkan dengan hujah. Contoh bila dia kata, Tuhan kamu ni, berhala ni bukan Tuhan, sembahlah Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan sekian-sekian ni. Apa hujah daripada manusia, kaum kepada para Nabi ni? Selalunya dia akan menyerang kepada pribadi para Rasul tu. Maksudnya, kalau istilah moden hari ni, manusia dia tak lawan hujah, tetapi dia dia membunuh karakter orang yang mendatangkan hujah. Setiap kaum macam itu juga. Macam itulah berlaku pada Nabi SAW. Bila Nabi datangkan hujah tentang ajaran agama kebenaran ni, dia tak datangkan hujah, Muhammad, agama kamu salah lah, yang betul hujahnya macam ni. Tak. Tapi mereka datang apa? Muhammad, kamu ni orang gila, majnun. Muhammad, kamu ni syair, penyair. Muhammad, kamu ni adalah kahin, dukun, macam-macam gelaran. Sebenarnya kita boleh perhatikan di situ, hujah kalau dilawan dengan hujah itulah kebenaran. Tapi kalau hujah dilawan dengan pembunuhan karakter, itulah kebatilan. Jelas ke? Fakta mesti datang dengan fakta kan? Kita nak tengok ada satu pihak ni betul ke tak betul. Gambaran awal, saya tak kata 100%, ni gambaran awal. Bila satu fakta tu datang, dia nak menjanggahi fakta tu, dia perlu datangkan fakta yang lain. Perlu datangkan fakta yang lain. Dia bukan menyanggahi, adalah melalui pembunuhan karakter. Dia tak nak bincang lah, tak ada cerita, awak ni memang sesat lah. Awak ni orang gila lah. Awak ni dukun lah. Macam-macam tuduhan. Ni pembunuhan karakter lah. Sebab nak menafikan. Sebab dia tak mampu datangkan hujah, fakta, maka dia cuba mengalih pandangan tu adalah dengan pembunuhan karakter. Ni
kita boleh tengok melalui kisah para nabi yang terdahulu. Dan dia konsisten sampailah ke hari ini. Mudah je kita nak tengok. Seseorang yang buat kerja dengan orang tak buat kerja senang je. Orang yang ada hujah dengan orang yang tak ada hujah. Orang yang berada di pihak kebenaran dengan orang yang tak ada berada di pihak kebenaran. Itu salah satu dia. Jelas ibu-ibu? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, kita berhenti di sini. Belum lagi Ustaz, belum offer lagi. Siapa Belum ada soalan offer. cepat. Ustaz offer cepat. Sebelum Ustaz tutup. Okey. Jap. Sebelum kita lanjutkan, ayat-ayat ni sebenarnya berbicara berkaitan tentang Nabi Nuh AS yang didatangkan dalil berkaitan siapa Nabi Nuh. Dia adalah Rasul. Benda ni mungkin ibu-ibu tu, saya dah tahulah sebab saya dah cerita pada mukadimah dululah Nabi dan Rasul ni. Jadi bagi mereka yang mungkin membaca satu persatu helaian by helaian, dia akan nampaklah, barulah diketahui dengan didatangkan bukti-bukti yang Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama Allah utuskan. Nabi Adam adalah Nabi. Nabi Nuh AS adalah Rasul. Okay. Baik, kalau ibu perhatikan memang kita ada banyak melompat sebab dia adalah berbicara berkaitan tentang pengulangan ayat sahaja. Okay. Dia bukan menyambung hujah tapi dia hanya pengulangan untuk menceritakan siapa Nuh, dia ni Nabi, dalil ni. Sebab itu saya tak sentuh secara keseluruhan lah. Okay. Baik, saya nak berhenti dekat sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti insya-Allah perjumpaan yang akan datang kita akan sambung pada muka surat 126 pada ayat surah Hud ayat yang ke-27 tu Kita akan berhenti dekat sini. Insya-Allah. Cuma saya nak sebutkan tadi tu, memang kalau kita nak tahu satu pihak tu berada dalam kebenaran, kita perhatikan saja pada hujah dia. Okay? Kalau dia benar, dia datangkan hujah dia sebagai bukti dengan bukti lah kan. Baru kita tahu, dan kita boleh perbandingan mana yang betul. Tapi bila dia datangkan bukti, seorang lagi datang dengan penyerangan kepada karakter. Kita nampaklah, okey, siapa yang berada di pihak yang benar. Okay, sebab hujah dengan hujah. InsyaAllah saya bukan nak promote, tapi kalau ibu-ibu ikuti saya punya perbincangan tafsir surah Al-Qasas, lepas ni kita akan tengok macam mana Nabi Musa berdialog dengan Firaun. Selalu kita ingat Nabi Musa ni dia memiliki kelemahan dari sudut lidah dia. Dia tak mampu berbicara dengan fasih. Lalu dipilih abangnya iaitu Nabi Harun tu sebagai teman dalam berdakwah kepada Nabi Musa. Tapi kalau ibu-ibu baca Quran, ibu-ibu akan perhatikan yang berdialog dengan Firaun bukan Harun, tapi Musa AS. Musa yang hujah dengan Firaun. Walaupun dalam kelemahan tu dia berhujah dengan Firaun, bukan Harun AS. Itu menunjukkan Harun ni adalah sebagai backup. Backup apa? Bila Nabi Musa tak ada, kan dia pergi 40 hari tu kan. Waktu itulah Nabi Harun akan menggantikan Musa. Bukan berhujah dengan Firaun. Dan waktu Nabi Musa berhujah dengan Firaun, tengok Firaun tak datangkan hujah yang dia Tuhan. Tunjuklah dia Tuhan, dia tak. Tapi dia kalihkan hujah Nabi Musa tu dengan apa? Dia panggil Haman pula. Wahai Haman, cuba buat satu menara, kita tengok mana Tuhan Musa. Sedangkan mudah je. Musa, Tuhan kau bukan Tuhan, aku Tuhan. Buktikanlah. Datangkanlah hujah, dia tak. Tapi dia sindir Nabi Musa. Haman buat satu binaan, kita tengok mana Tuhan Musa, dekat langit ke? Tak. Nampak tak? Dia cuba kalih dia punya hujah dia. Okay? Itu kaedah lah. Cara kita nak kena pasti sesuatu kebenaran. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, tak ada soalan tentang Nabi Nuh. Cuma nak tahulah pasal menara Firaun tu Ustaz, memang betul-betul Okey, menara Firaun tu sebenarnya dia tak dibina pun. Itu sebenarnya adalah satu kita macam mana kata macam mana nak kata dia macam satu sindiran tau, macam satu sindiran, satu ucapan yang menyindir Nabi Musa. Nabi Musa kata Tuhan kita Rabbul Alamin, Tuhan kita ni maha tinggi. Jadi Firaun ni dia nak tunjukkan yang dia ni tak nak kalah. Dia pun tunjuk depan pengikut-pengikut dia, Haman, cuba kau bina satu menara tinggi, aku nak naik, aku nak tengok betul ke ada Tuhan Musa.
Dia tak bina pun, tapi itu jawapan dia untuk mematahkan, seolah-olahnya menafikan ucapan daripada Nabi Musa AS. Bukan dia bina betul-betul, tak. Itu sebagai ucapan balas dia. Dia tak mampu pun nak mendatangkan hujah yang lain melainkan dengan cara macam itulah. Macam kita boleh tengok orang kalau berdebat, kalau orang yang berhujah, dia macam tu, orang datang ke hujah macam ni tapi dia lakukan serangan peribadi. Kan? Itu kita tahu dia dah kalah lah tu. Dia punya hujah. Hujah lawan dengan hujah. Bukan buat serangan peribadi. Kawan ni gagap lah. Itu tak mendatangkan apa-apa pun. Itu adalah bersifat peribadi kan. Kawan tu walaupun dia tegak-gagap tapi hujah dia bernas. Itulah kebenaran sebenarnya. Baik, barulah tahu. Sebelum ni Google juga Ustaz. Konon-konon nak tengok. Taklah ada buktinya menara Fir'aun. Masya-Allah. Tak ada. Siapa ada soalan silakan sebelum Ustaz tutup cepat. Sebelum Ustaz offer akak tak ada. Tiada. Menghormati permintaan Ustaz. Adalah Ustaz, tak Simpan Saya minggu terus depan. terang, saya kena ulang Ustaz punya kitab yang ni. Saya tak boleh nak simply tanya. Memang saya ulang dan buat notes. Lepas tu kalau ada tak faham, insyaAllah saya akan usul. Boleh insya-Allah. Okey. Okey. Kalau tak ada, Okay. saya tutup. Sila. InsyaAllah. Yang tadi kan yang pasal usia Nabi Nuh tu kan, yang nombor 4 tu according to siapa Yang 1300 tu 40 tahun 1340 tahun tu apa nama kitab tu Saya lupalah. Jap saya dah baca jap 1340 tahun datang daripada hujah pandangan mana alamak, tak ingatlah, ada satu kitab tu. Nanti saya PM tepi. PM tepi. PM tepi lah. Saya tak jumpa lah pula. Jap. Okey, tak apa. Kalau ada soalan, buka dulu. Saya cari sekejap. Sambung muka surat 130 Saya nak note sini. Muka surat Ustaz nak lompat. 9 lagi. Nanti sambung 130, betul? Bukan 136. Tak, last pada ayat Hud. 129 tu kita sentuh surah Hud ayat 27 tu. Ya, last kat situ tadi. Kat bawah tu. Nanti kita sambung kat situ. Ustaz, 4 pandangan yang tentang usia tu semua usia dakwah Ustaz kan? Ada yang kata dia bagi pandangan. Ada yang ada campur. Ada pandangan kata bila sebut usia Nabi Nuh tu ada yang ambil usia dakwah je. Dia kata usia dakwah itulah usia Nabi Nuh. Sebab itu yang disebut dalam Quran. Pandangan-pandangan yang lain yang lebih daripada 950 tahun tu dia kata itu adalah usia Nabi Nuh AS. Sebab dikira sekali 40 tahun baru jadi Rasul. Pasal adalah hujah-hujah yang lain. Dia campur. Usia dakwah dengan usia Nabi Nuh yang sebenar. Oh, sama juga Ustaz, 40 tahun baru jadi Rasul. Sama macam Nabi Muhammad juga. Itu pandangan mereka lah. Pandangan yang dia, cuma saya pun tak berani nak kata ya, tak berani nak kata tidak. Tapi kalau tengok pada ulasan-ulasan para ulama, semuanya serahkan kepada nas yang sahih sahaja. Sebab satu perkara ni kita tak tahu kan sebab tak ada sumber. Satu lagi dia bukanlah perkara yang utama untuk kita berikan perhatian. Apa yang Allah sebut tu itu yang penting lah usia dakwah tu. Sebab nak bagi tahu kepada para pendakwah kalau kita rasa lelah berdakwah, sama ada kita guru ke, sama ada kita ni ibu bapa ke, ambillah inspirasi daripada Nabi Nuh tu. Yang mana dia tak pernah rasa lelah pun. Kalau ibu-ibu baca surah Nuh, ibu-ibu boleh tengok daripada ayat pertama tu sampai ke penghujung, ibu-ibu akan nampak kenapa Allah cerita benda-benda tu, lalu penghujung tu Allah datangkan conclusion. Yang mana Nabi Nuh dia dah dakwah lama-lama, last kali tu dia ada sebut ada satu ucapan. Yang mana ucapan tu Nabi Nuh sebut iaitu dia menggambarkan macam satu rasa ralat. Kenapa Allah Ta'ala suruh dia berhenti berdakwah? Dah lama-lama berdakwah, berhenti berdakwah. Sebab Allah kata kalau kamu dakwah pun tak ada orang beriman dah. Dia macam kalau kita macam rasa sedih kan, macam satu ralat. Takkan tak ada orang beriman dah kan? Yang sebab yang dikonfirmkan yang sedia ada tu je yang beriman.
lepas ni tak ada orang beriman dah. Yang itu kita akan nampak lah, nanti kita akan bincang nanti. Yang itu antara kenapa Allah datangkan cerita panjang-panjang sebelum tu. Di penghujung tu Allah datangkan satu conclusion sebagai pengajaran kepada manusia. Sebab saya tak boleh nafikan sesiapa sahaja, kita ibu bapa kan, bila kita mendidik anak ke orang lain ataupun kita didik diri kita, sampai satu masa kita ada rasa give up. Kita rasa putus asa. Kita rasa macam malah lah, macam tu lah. Kita ada rasa macam tu kan. Tapi tak kepada Nabi Nuh AS. Okay. Sebagai satu contoh lah, mungkin ada bekal-bekal guru di sini. Cuba kita bayangkan, masa kita mengajar, ditugaskan masuk kelas paling awal sekali, pertama. Apa perasaan kita? Excited kita nak mengajar. Tapi bila kita dihantar masuk ke kelas paling hujung, macam mana cara kita mengajar? Demotivated. Kita rasa macam, tak payah ajar lah, budak-budak ni memang perangai macam tu. Kita mudah je hukum dia macam tu kan. Mudah je macam tu. Kalau kita cakap macam tu berdosa ke Ustaz? Nak ajar dia orang ni. Kita saya tak pandai nak kata dosa ataupun tidak. Tapi sebenarnya kita telah memberikan satu hukuman tau kepada audiens tu. Kan? Sedangkan mereka tu ada peluang sebenarnya nak berjaya ke, ada peluang untuk menjadi lebih baik kan, di bawah mungkin dengan cara kita mengajar tu dia boleh dapat. Tapi kita ni kita menghukum lebih awal. Bila nampak dia kelas hujungnya, kita mungkin tahu dia ni tak payahlah. Sebab itu kalau kita tengok memang ada gap. Kelas pertama dengan kelas hujung tu memang jauh gap dia. Satu, memang pelajar-pelajar tu telah dibahagikan macam tu. Satu lagi, dari sudut kita ni yang mengajar pun tak nampak kesungguhan. Jadi cerita yang saya nak sampaikan ni teladan dia pada Nuh AS. Sebab dia berdiri di dalam kaum yang paling degil, kaum yang memang tak nak beriman, kaum yang mengejek-ngejek dia, kaum yang buat macam-macam pada dia. Tapi dia punya semangat dia, konsisten dia tu luar biasa. Dia tak ada rasa kawan aku memang tak nak beriman, memang dia degil. Dia tak letak persepsi. Betul, dia tak letak persepsi macam tu. Dia masih lagi letakkan harapan. Letak harapan, Masya Allah. Harapan. Macam tu. Ustaz, tapi harapan Nabi Nuh ni terhadap kaum dia lama-lama makin berkurang kan Ustaz? Sehingga Allah turunkan firman tu, sampai dia memohon pada Allah tu, betul ke dia memohon pada Allah? Kalau tengok pada surah Hud, kita akan tengok yang Nabi Nuh tu sebenarnya dia tak putus asa pun. Dia tak rasa pun berkurang. Bahkan dia rasa sedih bila Allah Ta'ala kata, dah jangan berdakwah dah. Kamu ditugaskan pada lain dah. Dia rasa ralat. Bukan dia putus asa, tak. Dia rasa ralat. Dia tak dapat nak berdakwah lagi. Tapi bila Allah Ta'ala dah sebut, memang itu je yang beriman. Dan dia pun yakinlah itu sahaja beriman. Itu sebenarnya satu semangat sebenarnya nak bagi tahu macam ni. Bila kita buat satu kerja dakwah ataupun kerja pendidikan, kita kena ingat satu perkara. Memang dalam keadaan kita rasa letih lah buat kerja ni. Orang ni tak nak dengar cakap saya pun letih. Tapi kita nak kuatkan semangat kita. Kita kena ingat semua orang ni dia ada limit dia. Maksudnya tempoh kita mengajar dia ni ada limit dia. Kita buatlah macam mana pun. Kita buatlah yang paling all out. Tapi nak datangkan semangat tu, tak apa. Sampai masa nanti habislah. Maksudnya jangan putus asa daripada awal. Kalau kita rasa macam tak termotivasi tu, ingat. Lah kali dia ada waktu dia. Kan saya ni mengajar di penjara kan. Kalau ikutkan motivasi ni memang tak termotivasi pun. Tapi kita kena motivasikan diri kita. Sentiasa ingat. Macam mana pun mereka ni akan keluar. Jadi mereka keluar tu paling tidak mesti ada kesan. Saya paling terkesan. Saya banyak, ramai penghuni yang saya mengajar, ramai dah keluar dah. Masa 2024 ni ramai keluar, ramai muka-muka baru. 3 orang je yang kekal dengan saya sekarang, yang masih lagi dalam hukuman. Bila saya mengajar mereka ni, ada seorang tu saya ingat lagi masa dia nak keluar tu disebut, sebelum ni saya tak reti nak solat. Langsung tak nak solat. Tak reti nak solat. Dia dah umur 40 lebih lah. Dia kata, tapi saya yakin saya nak berubah. Dan Allah rezeki kan jumpa dengan Ustaz, belajar, saya hari ni boleh solat. Saya boleh solat. Dan walaupun dia tak baca Quran lagi, tapi dia dah boleh baca muqaddam, dia kata. Dia dah boleh dah. Saya katalah tak apalah, lepas ni keluar teruskanlah kan. Jangan berhentilah. Benda-benda macam tu yang saya masa mengajar dia tu, saya rasa putus asa juga. Rasa macam, aduh macam susah dia nak masuk, susah. Tapi itulah, di hujung tu, baru kita nampak rupa-rupanya kalau saya putus asa daripada awal, entah-entah kawan dia pun putus asa. Kan? Tapi mungkin kita tunjukkan kesungguhan kita dan dia pun nak nampak kesungguhan tu dan dia pun ada kesan, dia pun mengakui.
Dulu saya tak reti solat, sekarang dah reti solat. Dah boleh baca Quran, dah boleh itu kan di dalam solat. Bukan baca Quran yang ni lah, tapi dia dah mula hafal-hafal ayat yang dalam solat dan sebagainya. Yang itulah saya nak sampaikan. Maksudnya bila kita tengok pada Nabi Nabi Nuh AS tu nanti, bila Allah kata, okey dah berhenti dah, jangan buat kerja dakwah. Itu bukan menunjukkan isyarat putus asa. Tapi itu adalah menunjukkan setiap pekerjaan ni dia ada penghujung dia. Okay? Jadi kita tak rasa putus asa lah. Maksudnya buatlah sebab tempoh tu tak lama pun. Kita nak didik anak tak lama pun. Memang kita dah seletih tapi percayalah dia ada pengakhiran dia. Jadi kita dah nampak pengakhiran yang lebih baik untuk anak-anak tu. Jadi konsisten je dalam buat kerja-kerja agama. Macam itulah dakwah kepada masyarakat. Okay? Jangan kita judge awal lah. Masyarakat ni memang macam ni dah. Ni semua sekarang zaman kita budak-budak sekarang memang teruk dah. Tak boleh cakap apa dah. Biar itu salah. Kita dah letak persepsi awal tu. Salah kat situ. Okay? Yang penting sentiasa bagi peluang dan harapan kepada mereka. Ustaz, kiranya Ustaz kan, bala yang Allah turunkan tu bukan atas doa Nabi Nuh Ustaz atas kehendak Allah. Situ ya Ustaz. Betul. Nabi Nuh tu sebenarnya dia merintih. Dia menyerahkanlah urusan dia tu kepada Allah Ta'ala tu. Bukanlah bererti dia putus asa kan. Bukanlah bererti Allah Ta'ala. Tak. Dia bukan macam tu. Tapi sebenarnya itu sebagai rintihan dia lah. Okay? Bukan dia putus asa. Dan bila dia doa tu pun Allah bagi perintah kan. Kalau betul nak turun musibah semua tu, binakan sebuah kapal. Maknanya masih ada tugas lagi untuk dia tu. Ada tugas. Dan pembinaan hari ni bila Ustaz kata bina kapal sampai 100 tahun, Masya Allah. Itu satu pendapat lah, 100 tahun, 400 tahun kan. Proses tu pun proses dalam dakwah juga tu sebenarnya kan. Ya betul lah. Itu proses tu pun Nabi Nuh pun kena cerca. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat tu. Waktu dia buat tu memang dia cerca sampai kaum dia sindir-sindir kan. Dah tukar profession ke macam tu. Macam tu lah kita buat kerja ni lama, tiba-tiba kita tukar macam kita dah give up, orang ejek-ejek kan. Tak nak dakwah lagi ke kan, dah putus asa ke, dah jadi buat kapal pula. Itu pun satu proses juga kan. Okey, baik, masya-Allah. Kita tutup Ustaz Alhamdulillah. Masya-Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Rasanya banyak yang kita dapat hari ni, masya-Allah. Penat rasanya dengar dakwah ni sampai beratus tahun, ya Allah akbar, masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, dapat ilmu hari ni, masya-Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi sampai saat ini, masya-Allah. Ustaz, saya buat ebahan sikit je. Kuliah kita kuliah asar kita 5.15 petang hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kitab Misbahud Dujjal Syarah Safinah An-Najah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang perjalanan kuliah ini ada kekurangan, kesilapan, kekhilafan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.